Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Hari ini kita dapat teruskan lagi kelas kita untuk kelas pendidikan Islam tingkatan 2. Okay. Yang kita dah tangguh beberapa minggu sebabkan ada ujian dan cuti. Jadi hari ini kita akan sambung. Jadi untuk hari ini saya akan ajar kamu dalam bab yang baru ataupun bidang yang baru, iaitu dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis, tajuk yang pertama di dalam bidang hadis dalam pelajaran 9, mungkar dicegah, hidup berkat. Okay. Bagi yang ada buku teks di depan dia, boleh buka buku teks dan kita tengok sama-sama apa yang terkandung dalam pembelajaran hari ini. Okay. Bismillah. Pertama, kita akan baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim telah menulis hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Okay. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum tu, Imam Muslim adalah salah seorang daripada jago hadis, orang yang hebat dalam bidang hadis yang menulis hadis. Dia bukan sahabat. Okay? Kalau kita tengok dalam hadis, biasa kat hujung dia akan ada satu kotak kecil, dia akan tulis Muslim, Bukhari, iaitu nama-nama yang biasa kita akan dengar. Muslim, Bukhari, Tirmizi, Abu Daud. Itu adalah nama imam-imam yang telah menulis hadis ini, yang telah mencari hadis dan diriwayatkan hadis ini, lalu menulis hadis di dalam buku mereka, kitab mereka. Okay. Imam Muslim, anak murid kepada Imam Bukhari, satu jago hadis yang sangat besar. Okey. Kita tengok apa maksud hadis ini ataupun terjemahan dia. Okay. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, telah berkata daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ra'a minkum munkara, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, jika tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan lisannya ataupun lidah. Fa illam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Wa zalika ad'aful iman, dan mengubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Okey, ini hadis yang kita akan huraikan dalam pembelajaran hari ini. Okey, hadis berkenaan dengan mungkar. Okey, kita tengok sama-sama. Maksud kemungkaran. Okay, kalau kita tengok dalam buku teks tu, mungkar dari segi bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Okay. Dalam pembelajaran Islam ataupun dalam pembelajaran ilmu agama, bila mana kita nak bahaskan satu-satu bab, pertama sekali kita akan terangkan definisi. Dan definisi biasa dia akan bahagi kepada dua. Satu, definisi daripada segi bahasa ataupun lughah. Satu lagi, definisi daripada segi istilah, ataupun kadang-kadang orang guna perkataan definisi dari segi syar'i. Ya. Dan dua benda ni sangat berbeza, definisi dari segi bahasa dan istilah. Contoh mudah, kita ambil solat. Okay, solat dari segi bahasa maksudnya apa? Doa. Ya. Orang Arab faham solat tu maksudnya doa. Tapi dari segi istilah ataupun dari segi syarak, solat itu satu perkataan yang khas yang ada dalam Islam, yang mana solat itu bermaksud perbuatan
yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan solat, dengan salam. Itu adalah solat. Ada beza antara bahasa dengan istilah. Okey. Dan mungkar ni dari segi bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Perkataan mungkar ni ada dalam bahasa Melayu. Kita ambil daripada bahasa Arab, kita ambil terus. Okay? Kita ambil terus daripada bahasa Arab, kita gunakan dalam bahasa Melayu. Jadi orang Melayu biasa faham apa tu maksud mungkar. Walaupun mungkar tu perkataan Arab. Okay? Perbuatan yang buruk, orang yang akal dia sihat akan anggap benda tu buruk. Okay? Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula bermaksud perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza di antara istilah dengan bahasa ni? Sebab kita tengok lebih kurang je ni. Sebab mungkar dari segi bahasa benda yang buruk juga, cuma akal yang sihat. Benda yang buruk dari segi akal yang sihat. Akal kita kata benda tu buruk, itu maksud dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, benda yang dilarang oleh agama, benda yang dilarang oleh Allah. Sebab ada benda yang akal kita kata benda tu baik, tapi agama tak benarkan. Apa contoh? Apa contoh benda baik agama tak benarkan? Kita bagi satu contoh. Solat berlebih-lebihan ataupun okey mudah. Puasa pada hari Jumaat sahaja, ataupun puasa pada hari raya. Hari raya Aidilfitri kita puasa. Kan dari segi akal orang kata puasa benda yang baik lah. Kan sihatkan tubuh badan, puasa. Tapi Islam melarang puasa pada hari 1 Syawal, pada hari raya Aidilfitri. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang kebiasaannya akal kata benda tu baik, tapi Islam larang. Cuma bukan semua lah. Bukan semua. Ada sebahagian kecil. Okey. Itu maksud mungkar dari segi bahasa dan segi istilah. Okey. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadat seperti solat dan khusyuk. Solat yang khusyuk. Okey. Dalam Islam kita akan bicara dua biasa. Iman dan Islam. Iman dan Islam. Sebab tu beza di antara Muslim dengan mukmin. Apa tu Muslim? Muslim bermaksud orang Islam. Orang yang beragama Islam dipanggil sebagai Muslim. Tapi mukmin bermaksud orang yang beriman. Sebab ada orang Muslim, dia belum tentu dia mukmin. Tapi orang mukmin dia akan Muslim. Seorang mukmin dia mestilah Muslim. Tapi orang yang Muslim belum tentu dia mukmin. Okay. Jadi macam mana cara kita nak cegah mungkar ni? Dengan iman. Sebab kalau tanpa iman, manakan kita ni mampu nak tegah benda-benda yang buruk ni. Okay. Kita tengok dalam buku teks tu, bawah tu dia bagi satu potongan ayat daripada surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams, wasyamsi waduhaha. Okey, maksudnya serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan yang membawa kepada takwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadi dirinya bersih dengan iman dan amal soleh, dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya dengan kekotoran maksiat. Apa yang membataskan? Iman, amal soleh. Akal yang sihat, amal yang soleh, iman yang kuat. Kita akan dapat beza di antara benda yang baik dengan benda yang buruk. Okay. Tengok pada spektrum ilmu kat tepi tu, surah As-Sad, kan, tipu daya iblis. Tengok apa maksud ayat tu. Iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Ini janji iblis. Okay, iblis kata pada Allah, wahai Tuhanku. Iblis dengan aku. Dan iblis tahu Allah itu adalah Tuhan. Dia sangat-sangat tahu. Sebelum kita lahir lagi, iblis dah tahu Allah itu adalah Tuhan dia. Tapi apa iblis buat? Iblis sombong. Beza. Iblis
dengan kita manusia. Sebab kalau kita tengok daripada asal, iblis satu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Okay. Tapi bila mana Allah ciptakan Adam, Allah suruh iblis buat apa? Sujud. Sujud kepada Adam. Malaikat sujud, tapi iblis tak nak sujud. Sebab apa? Iblis sombong. Iblis sombong. Dia kata dia lebih baik daripada Adam. Itu menyebabkan iblis sesat, sombong. Dan dalam ayat ni, iblis kata, aku akan sesatkan hamba-hambamu kecuali mereka yang dibersihkan daripada kederhakaan dan penyelewengan. Maksudnya orang yang beriman. Di situ iblis dia akan cuba untuk menyesatkan anak cucu Adam. Kita setiap hari akan iblis cuba untuk sesatkan kita dengan berbagai cara. Okey, kat sini macam mana tipu daya iblis? Bagaimana iblis selewengkan ataupun sesatkan kita, bagi tipu daya daripada kita? Ada dua cara. Okey, dua benda ni kita kena faham. Okey, dia ada satu line. Islam dia duduk tengah-tengah. Okay. Islam dia duduk tengah-tengah. Yang satu ini adalah orang yang melakukan maksiat, mungkar. Iblis akan sesatkan orang dengan menyuruh dia melakukan kemungkaran. Ini jalan yang pertama. Okay. Ini jalan yang belah sini. Dan sebelah sini pula, iblis dia akan sesatkan manusia juga dengan melampau dalam beribadah. Ingat, jalan sesat iblis ni dalam nak sesatkan manusia, dia ada dua jalan. Satu, dia suruh manusia itu buat maksiat. Yang kedua, dia akan suruh manusia itu melampau dalam beribadah. Islam kat mana? Islam kat tengah-tengah. Islam sederhana. Jangan kita sangka iblis hanya suruh kita buat maksiat saja, tak. Kadang iblis, tipu daya dia akan suruh kita melampau dalam beribadah. Apa melampau dalam beribadah ni? Benda yang Allah tak pernah suruh, yang Nabi tak suruh kita buat. Itu melampau dalam beribadah. Kristian, kita tengok Kristian kan? Kristian ni asal daripada orang yang ikut Nabi Isa. Nabi Isa bawa agama Islam, tapi pengikut dia selewengkan agama dia, agama yang dibawa oleh Nabi Isa kan? Sehinggalah muncul Nasrani. Siapa yang rosakkan Kristian ni? Padahal daripada awal Nabi Isa bawa agama Islam. Tapi siapa yang rosakkan? Yang rosakkan agama Nasrani ataupun agama Kristian hari ini adalah pendeta-pendeta mereka. Bukan ahli maksiat. Tapi yang rosakkan agama diorang adalah pendeta-pendeta mereka. Orang-orang yang beriman dalam agama mereka. Atau hari ini kita panggil ulama-ulama mereka. Mereka inilah yang merosakkan agama mereka. Dengan apa dia rosakkan? Dengan melampau dalam beribadah ataupun cipta satu ibadah yang Allah tak pernah suruh. Sebab tu bahaya. Okay? Mungkar, kesesatan yang iblis nak suruh kita buat maksiat ni, kini kita boleh nampak benda ni buruk. Kita nampak benda ni buruk sebab dia maksiat. Tapi melampau dalam beribadah ni tak ramai yang orang nampak. Sebab apa? Bagi mereka ibadah tu benda yang baik. Tapi Nabi kata jangan kamu melampau dalam beribadah. Okay? Islam dia ada kat mana? Islam ada kat tengah-tengah. Ingat, ni dua tipu daya iblis. Sangat bahaya. Dua-dua kita kena jaga. Kita jangan melakukan maksiat kepada Allah, dan kita pula jangan melampau daripada beribadah, dalam beribadah. Kita buat apa yang Nabi suruh, apa yang Allah suruh. Islam dia berada di tengah-tengah. Dia tidak akan terkurang, dia tak akan terlebih. Islam di tengah-tengah. Dia sederhana. Okey. Itu berkenaan dengan tipu daya iblis yang membawa kepada kemungkaran. Okey. Kita tengok hukum menangani kemungkaran. Okey, apa hukum kita menangani kemungkaran? Bila kita lihat mungkar di hadapan kita, ada orang buat kemungkaran di hadapan kita, apa hukum yang kita patut? Apa hukum kita sebagai orang Islam terhadap mungkar yang kita lihat itu? Okey. Wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Okey. Wajib. Hukumnya adalah wajib. Bila mana kita nampak satu kemungkaran, wajib bagi kita untuk mencegah kemungkaran itu. Tak boleh tidak, wajib. Ini adalah hukum ni. Bukan sunat, bukan harus, tapi wajib. Okay? Bagi kita nampak satu kemungkaran di hadapan mata kita, kita nampak sahabat-sahabat kita buat benda yang Allah larang, maka kita kena tegur kemungkaran dia. Tapi nak tegur macam mana? Tegur dengan kemampuan masing-masing. Sebab tu dalam hadis tadi Nabi bagi tahu ada step by step. Macam mana cara nak tegur kemungkaran, cegah kemungkaran.
Okey. Sebab bukan semua orang mampu tegur dengan cara kuasa. Okey. Cara-cara untuk kita menangani kemungkaran. Tadi kita dah tahu, mungkar ni benda yang wajib untuk kita cegah, untuk kita tegur. Kita nampak benda mungkar, kita kena tegur, kita kena cegah. Tapi macam mana cara kita nak cegah? Dan hadis ni lah yang bagi tahu kat kita macam mana cara kita nak mencegah kemungkaran. Kita tengok cara-cara untuk menangani kemungkaran. Yang pertama, dalam hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah kamu mencegahnya dengan biyadihi, kedua tangan kamu. Apa maksud cegah dengan kedua tangan? Kalau tengok kat dalam buku teks, mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa mereka. Okey, kita ubah dengan kuasa yang kita ada. Contoh, ayah sebagai ketua keluarga, dia ada kuasa dalam keluarga itu. Bila nampak anak-anak dia buat kemungkaran, dia kena cegah dengan kuasa yang dia ada. Kalau dia tak cegah, dia tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga, maka dia berdosa. Okay? Ayah tak boleh kalau tengok anak dia buat mungkar, aku iman tak kuat, aku nak cegah dengan hati. Dia tak boleh sebab ayah ada kuasa. Dia ada kuasa dalam keluarga itu. Maka dia hendaklah cegah dengan kuasa yang dia ada. Contoh lain, kalau tengok kat sekolah, pengetua orang yang paling berkuasa sekali dalam sekolah. Maka apabila dia menampak kemungkaran dalam kalangan orang bawahan dia, dalam kalangan cikgu-cikgu ataupun anak murid, maka dia hendaklah mencegah dengan kuasa yang dia ada. Itu yang dimaksudkan dengan cegah dengan tangan. Pemimpin, ya, raja ataupun Perdana Menteri, dia nampak anak buah dia ataupun ketua, apa sahaja ketua pasukan, ketua rumah, ketua unit beruniform ataupun ketua dom. Ya, ketua dom dia nampak anak dom dia, budak-budak dom dia, anak buah dia buat salah, maka dia hendaklah tegur dengan kuasa yang dia ada sebagai ketua dom. Itu yang bermaksud dengan mencegah dengan tangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Okey. Kalau tak mampu nak cegah dengan kuasa yang ada, maksudnya kita tak ada kuasa. Jadi apa yang kita perlu buat? Nabi kata, fa illam yastati' fa bilisani. Jika kamu tidak mampu, cegahlah dengan lisan kamu, dengan lidah kamu. Okey. Apa tu mencegah dengan lisan? Menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau bertulis. Okey, biasa kita faham tegur dengan lisan ni hanya bercakap, tak. Tegur dengan lisan juga bermaksud menulis. Itu adalah cara menegur dengan lisan. Contoh mudah, kita nampak orang kat dalam Facebook ataupun Twitter, dia sebarkan benda yang tak betul ataupun dia buat kata-kata yang tak baik, dia sebarkan fitnah. Maka kita komen kat bawah tu, kita kata ini adalah perbuatan yang mungkar, maka hendaklah kamu bertaubat. Itu adalah salah satu cara mencegah kemungkaran dengan lisan. Kita tak ada kuasa, tapi kita mampu untuk menulis. Tapi kalau kita nampak orang kat depan kita, sahabat kita, contohlah kita nampak sahabat kita buat salah, kita tak ada kuasa ke atas dia, kita cuma sahabat dia. Jadi apa yang kita mampu? Kita tegur dia dengan lisan. Tegur dia dengan lisan. Kita nasihati dia supaya dia tidak melakukan kesalahan itu dan bertaubat. Itulah maksud dia tegur dengan lisan. Sama ada melalui perkataan ataupun penulisan. Yang zaman hari ni zaman media sosial, zaman serba maju, zaman internet. Semua orang nak menulis dekat media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, apa lagi, semua banyak. Okay? Jadi kalau kita nampak dalam media sosial ni ada satu kemungkaran, maka kita hendaklah tegur dia. Bukan hanya sekadar kita melakukan amar ma'ruf, melakukan yang ma'ruf dengan apa? Post benda-benda yang baik. Tapi kita juga kena lakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nampak benda yang tak baik dalam media sosial, kita tegur. Okay. Itu tahap yang kedua. Okay. Jika tak mampu juga, Nabi kata apa? Fa illam yastati' fa biqalbih. Jika tidak mampu, hendaklah kamu cegah dengan hati kamu, jantung hati kamu. Ini selalu saya sebut dalam kelas-kelas saya sebelum ni. Okay. Sebelum tu selingat. Ini selalu saya sebut dalam kelas-kelas saya sebelum ni. Qalb. Okey. Fa biqalbih, dengan hati kamu. Kalau kita baca terjemahan, maksudnya dengan hati kamu. Sebenarnya terjemahan ni kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Sebab kalau kita tengok orang Melayu, hati ni apa?
Adakah hati tu ada organ hati kat dalam badan kita ni, ataupun hati tu jiwa? Kalau kita tengok dalam terjemahan ataupun bahasa orang putih, you are my sweetheart. Sweetheart apa? Buah hati saya. Okay? You are my sweetheart. Kamu adalah buah hati saya. Tapi kalau heart attack, apa maksud dia? Serangan hati. Tak kan? Kita panggil apa? Serangan jantung. Jadi kat situ ada kekeliruan. Heart ni jantung ke hati? Jantung ke hati? Okay. Tapi terjemahan yang paling tepat adalah jantung. Orang Arab, qalbu bermaksud jantung. Dalam bahasa Melayu maksudnya sebenarnya adalah jantung. Qalbu maksud dia dalam bahasa orang putih adalah heart, bukannya liver. Okey. Itu terjemahan yang tepat, bukannya hati. Cuma orang Melayu mungkinlah kita dalam budaya kita, hati tu bukan bermaksud organ, dia bermaksud jiwa yang berada pada jantung hati kita. Itu satu kata sedikit selingan untuk pemahaman kamu, sekadar pengetahuan kita bersama. Okey. Sebab ada sebahagian doktor, dia orang kata dalam Islam kata hati itu adalah dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Baik daging tu, baiklah seluruh tubuh badan dia. Dan dalam Islam kata daging tu adalah hati. Okay. Tapi doktor dia akan kata, tapi bila dia ikut dalam kajian sains, hati bukan satu organ yang kawal tubuh badan kita. Tak. Jadi bila orang tak faham, dia baca dalam terjemahan Melayu, dia akan kata Islam salah. Islam tak salah. Itu adalah hadis Nabi. Nabi kata dalam tubuh badan manusia ni ada seketul daging. Baik daging tu, baiklah manusia tu. Apa tu daging tu? Daging tu adalah hati. Iaitu terjemahan Melayu. Tapi dalam Arab dia tak bagi dia hati, dia kata qalbu. Okay, qalbu. Jadi kalau ada doktor yang kaji berkenaan dengan hadis ni, dia kata hadis ni tak tepat. Sebab dalam tubuh badan manusia, yang kontrol seluruh tubuh badan manusia adalah jantung, bukan hati. Hati peranannya apa? Proses darah saja. Okey. Bukan hati, jantung. Okey. Sebenarnya Islam tak salah. Yang salah kita dalam menterjemahkan apa maksud qalbu. Qalbu maksudnya jantung, bukan hati. Kita sekadar pengetahuan sedikit untuk kamu. Okey. Nabi kata, kalau kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu cegah dengan hati kamu, jantung hati kamu. Okey, apa maksud cegah dengan hati? Membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Kita nampak orang yang kita tak kenal, contohlah kita nampak orang yang kita tak kenal, dia buat kemungkaran depan mata kita. Dia buat kemungkaran depan mata kita. Kita tak kenal dia, kita tak ada kuasa atas dia, dan kita tak mampu nak pergi tegur dia. Kita tak ada kekuatan untuk pergi jumpa dia, jangan buat benda ni, ini adalah dosa, bertaubat sekarang. Kita tak ada kekuatan untuk kata macam itu. Maka apa kita boleh buat? Kita membenci pelakuan yang dia buat. Kita nampak kemungkaran dia buat, kita benci dengan perbuatan yang dia buat tu, dan kita berazam untuk tidak melakukan perbuatan tu. Dan kita doakan agar orang yang melakukan perbuatan tu diberikan hidayah oleh Allah untuk bertaubat. Itu yang bermaksud menegur dengan hati, menegur dengan jantung hati. Maksudnya kita benci perbuatan tu. Okay. Bukannya tegur dengan hati ni kita ada connection dengan dia, kita kata dalam hati kita, dalam jiwa kita, dia pun dapat rasa dalam jiwa dia. Tak. Okay. Menegur dengan hati adalah kita mendoakan kebaikan untuk dia supaya dia bertaubat, dan kita benci kemungkaran yang dilakukan. Okay, ini 3 kaedah yang Nabi bagi. 3 kaedah yang Rasulullah ajar kepada kita bagaimana cara nak tegur kemungkaran, nak cegah kemungkaran. Okay. Cuma kita faham hadis ni kan ada 3 cara. Ada 3 cara macam mana cara nak cegah kemungkaran. Bukanlah bermaksud seorang tu bila nampak kemungkaran dia boleh pilih. Okey, aku boleh pilih salah satu, aku nak pilih mana cara aku nak menegah. Dia nampak kemungkaran, hari tu kita malas sikit, kita cegah dengan hati. Hari tu aku rajin sikit, aku cegah dengan lisan. Tak boleh. Hadis ni bermaksud first kali kita tengok setiap satu benda ni berterutan. Kita nampak kemungkaran, kita tengok kita ada kuasa tak. Kalau kita ada kuasa, kita cegah dengan kuasa. Okay, kalau tak ada kuasa, okey, baru kita pergi pada step seterusnya. Kita mampu tak tegur dengan lisan? Okey, mampu kita tegur dengan lisan.
Kalau tak mampu, barulah pergi pada step yang seterusnya, kita cegah dengan hati kita. Bukannya daripada awal kita nampak kemungkaran, kita terus aku cegah dengan hati je. Tak boleh. Okay? Itu bukan apa yang Nabi ajar. Nabi ajar benda ni step by step. Bermula dengan tangan, lisan, kemudian barulah kalau kita betul-betul tak mampu, kita cegah dengan hati kita. Okay? Itu kita kena faham. Sekarang ada orang dia tersilap faham. Dia nampak benda ni ada tiga kaedah. Maksudnya boleh pilih mana-mana kaedah yang kita nak buat. Tak. Itu bukan maksud Nabi. Nabi kata buat one by one. Okay? Kita mampu yang ni, kita buat yang ni. Kalau tak mampu, baru beralih kepada yang lebih bawah. Itu yang dimaksudkan oleh hadis ni. Okey. Kita tengok muka surat yang sebelah dia. Okey. Yang last sekali berkaitan dengan hikmah. Kenapa perlu kita menangani kemungkaran? Apa hikmah di sebalik menangani kemungkaran? Okey, hikmah yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Maksudnya apa? Bila kita tegur orang lain, dalam masa yang sama kita tegur diri kita sendiri. Okay. Setiap manusia dia tak akan terlepas daripada melakukan kesalahan. Okay. Yang maksum hanya Nabi. Tak kira lah manusia itu siapa. Dia seorang ustaz, dia seorang alim, ulama, hatta para imam. Bila kata nama manusia, dia mesti melakukan kesalahan. Takkan ada manusia yang tak lakukan kesalahan. Jadi dengan cara kita menegur orang, dalam masa yang sama kita tegur diri kita sendiri. Kita tegur orang, dalam masa yang sama kita baiki diri kita. Kita nampak orang tak solat, kita tegur dia, kau tak solat kan hari ni? Bangun solat. Dah subuh hari ni, kita kejut dia bangun subuh solat. Dalam masa yang sama kita tegur diri kita, aku juga kenalah rajin untuk bangun solat subuh. Okay? Itu yang bermaksud meningkatkan kualiti diri. Kita tegur orang dan kita juga akan tegur diri kita sendiri. Sebab diri kita yang lebih utama untuk kita perbetulkan. Okay? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Ini adalah satu benda yang susah kita nak jumpa dalam zaman sekarang. Sangat susah. Okay? Kalau nak jumpa benda ni pun kita boleh nampak dalam sirah para rasul. Sirah Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi berjaya mendidik para sahabat sehingga para sahabat mampu untuk mewujudkan satu suasana yang sangat Islamik dalam kota Madinah. Dalam pemerintahan Nabi. Ini benda yang sangat sukar kita nak jumpa pada hari ini. Sebab hari ini kita berada pada zaman di mana maksiat berleluasa. Hatta kita nak tegur dengan lisan pun sangat susah. Kuasa lagi lah. Kita memang tak ada kuasa. Kita nak tegur dengan lisan pun sangat-sangat susah hari ini. Sangat-sangat kita ni tak mampu. Nak tunjukkan apa? Lemahnya iman manusia pada zaman sekarang. Saya bukan kata pada kamu, saya kata pada diri saya sendiri. Saya sendiri bila saya nampak satu kemungkaran, belum tentu saya mampu untuk mencegah dia dengan lisan saya. Kalau kuasa lagi lah. Kita memang tak ada kuasa. Kita nak tegur dengan lisan kita. Kita tak mampu. Sebab apa? Iman kita sangat lemah. Satu, sebab suasana masyarakat kita pada hari ini, masyarakat yang dipenuhi dengan maksiat. Tapi kalau kita mampu untuk kembalikan seperti pada zaman para sahabat, memang tak mampulah untuk zaman sekarang ni. Sebab zaman tu dah berlalu dulu. Tapi kalau kita tengok contoh zaman para sahabat, mereka ni saling tegur menegur. Diorang nak, mereka sahabat-sahabat nampak aja kemungkaran, diorang akan tegur. Diorang akan tegur dengan kuasa. Kalau ada kuasa, diorang akan tegur dengan lisan. Jarang mereka tegur dengan hati. Jarang sangat. Ataupun tak ada setakat yang saya faham. Kalau ada, wallahu alam. Okay. Jadi dengan cara diorang saling tegur menegur ni, diorang mampu untuk wujudkan satu keharmonian dalam masyarakat. Kita kalau dalam kawasan-kawasan kita, ketua kampung, kita mampu, seorang ketua kampung tu, dia ketua kampung yang sangat bagus, dia akan tegur setiap ahli kampung dia, orang-orang dalam kampung dia supaya bersikap baik. Tegur kalau nampak kemungkaran. Dia akan mampu mewujudkan satu suasana yang sangat baik dalam kampung dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, negara amat sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Sebab mencegah kemungkaran satu benda yang wajib. Okey, benda yang wajib. Bila benda wajib kita buat, maka kita akan dapat keredaan Allah. Okay? Itu mudah. Okey, pengajaran daripada hadis ni. Kita sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkuasakan undang-undang atau
peraturan. Ini bagi pemerintah negara. Okey. Ingat, kemungkaran bukan hanya kepada benda-benda yang berada dalam bidang agama. Kemungkaran juga termasuk dalam, contoh mudah, seorang pemerintah dia tetapkan had laju di atas jalan raya. Okey, atas highway had laju dia 110. Jangan lebih 110. Itulah salah satu cara dia menegur orang, ataupun satu cara dia melakukan dengan pemerintahan yang ada, dengan kuasa yang dia ada. Sebab dia tahu kalau orang bawa laju ke atas highway, atas jalan raya, kemungkinan untuk berlaku kemalangan tu sangat tinggi. Maka dia tetapkan satu had limit. Itulah kuasa yang boleh dilakukan oleh pemerintah. Okay. Yang kedua, menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Okay. Ini benda yang sangat biasa kita kena lakukan. Kita kena biasakan diri tegur sahabat-sahabat kita, tegur orang di sekeliling kita. Rajin-rajin berikan nasihat. Okay. Sebab macam saya kata tadi, bila kita nasihat ke orang, dalam masa yang sama kita nasihat kepada diri kita sendiri. Okay. Ataupun sekarang zaman dah moden, tulis je di Facebook, Twitter, Instagram. Dengan tulisan kita tu, mana tahu kita mampu untuk sampai kepada seseorang yang tengah melakukan kemungkaran dan dia baca tulisan kita lalu dia bertaubat. Maka kita akan dapat pahala di atas benda yang kita buat. Okey. Dan last sekali, membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Okey, ini adalah tiga pengajaran hadis yang kita bacakan pada hari ini. Okey. Hadis berkenaan dengan mencegah kemungkaran. Okey. Sekejap Okey. Saya rasa tak ada apa saja, tak ada apa-apa lagi. Cuma sebelum ni saya beritahu tentang macam video saya yang sebelum ni saya kata bagaimana kalau perempuan yang sedang uzur, boleh ke dia nak baca Quran? Sebab yang kita tahu perempuan uzur tak boleh baca Quran. Saya kata saya akan terangkan dalam video kan, dalam grup Telegram saya beritahu, saya akan terangkan dalam video yang akan datang. Jadi berkenaan dengan perempuan haid ataupun perempuan yang uzur, bolehkah dia orang membaca Al-Quran? Okay. Dalam mazhab Syafi'i memang kata tak boleh, perempuan uzur tak boleh untuk baca Al-Quran. Okay. Sebab dia tengah dalam keadaan kotor ataupun dalam keadaan sedang haid, berhadas besar, maka tidak dibenarkan untuk dia baca Al-Quran. Okay. Cuma para imam berbeza pendapat dalam hal ini. Sebahagian mengatakan tak boleh, sebahagian mengatakan boleh. Okay. Yang mengatakan boleh untuk perempuan ni baca Al-Quran, sebab apa? Pertama, kita kena jelas, pegang Al-Quran dalam keadaan berhadas besar ataupun dalam berhadas kecil, yang tu memang sepakat tak boleh. Okey. Jadi kalau perempuan tu dia berhadas besar, dia sedang haid, dia memang tak boleh pegang Al-Quran. Cuma zaman sekarang Al-Quran bukan hanya sekadar dalam Al-Quran, dalam buku teks ada ayat Al-Quran, dalam handphone ada ayat Al-Quran. Ni bukan satu mushaf. Okey, kita tahu kat dalam telefon kita ada apps Al-Quran. Handphone kita bukan Al-Quran. Handphone kita hanya ada apps Al-Quran. Beza dengan Al-Quran. Sebab tu handphone kita walaupun dalam handphone kita ada apps Al-Quran, kita boleh bawa masuk dalam tandas. Sedangkan bawa Al-Quran dalam tandas tak boleh. Jadi Al-Quran tak boleh dibawa masuk dalam tandas. Tapi yang dimasukkan Al-Quran tak boleh bawa masuk dalam tandas tu adalah mushaf. Satu mushaf penuh Al-Quran. Dan bukan terjemahan. Terjemahan pun bukan Al-Quran. Itu adalah terjemahan Al-Quran. Al-Quran ni fully Al-Quran dalam tu. Itu yang dipanggil sebagai Al-Quran. Terjemahan, tafsir itu bukan Al-Quran. Itu hanya terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Bedakan yang tu dulu. Okey. Sama juga dengan apps dalam phone. Phone bukan Al-Quran. Phone hanya ada apps Al-Quran. Okey. Ulama sepakat pegang Al-Quran, mushaf Al-Quran tu tanpa wudu dalam keadaan berhadas besar adalah tidak dibenarkan, dilarang. Jadi berdosa. Kita nak pegang Al-Quran, kita kena ada wudu. Okay. Cuma ulama beza pendapat. Baca macam mana? Baca ni maksudnya kita baca lah. Kalau zaman dulu mungkin lah di pelepah tamar, zaman-zaman dulu kan diorang tulis Al-Quran atas pelepah tamar, atas kulit-kulit.
Maksudnya bukan dalam satu mushaf penuh Al-Quran. Okay, dia nampak kat depan dia macam kita lah. Contoh mudah, kita contoh hari ni. Okay, kita buka buku teks, dia nampak dalam tu ada ayat Al-Quran. Perempuan yang haid boleh baca ke tak? Okay. Sebagian ulama mengatakan boleh, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Dia bukan pegang Al-Quran, dia hanya baca Al-Quran. Okay? Dia hanya baca Al-Quran. Sebab kalau kita nak tengok dari segi kemaslahatan, kalau perempuan nak, dia tidak dibenarkan untuk baca Quran, rugilah dia. Okay? Rugi sebab apa? Dalam keadaan tempoh dia haid, dia tidak boleh solat, dia tidak boleh puasa. Okay? Takkanlah Al-Quran pun tidak boleh dibaca. Tapi maksud saya bukan pegang Al-Quran, baca Al-Quran. Okay? Kita buka handphone kita, ada apps Al-Quran, kita boleh baca. Dan saya rasa itu pendapat yang lebih mudah untuk kita pegang, dan kamu juga pegang, sebab kamu adalah orang yang tengah belajar. Bila orang belajar, kadang-kadang dia akan jumpa ayat Quran dalam buku teks. Okay? Dia boleh untuk baca. Takkanlah kita tengah buka buku teks, tengah belajar, nampak ayat Quran, kita tak nak baca. Sebab apa? Tengah uzur. Tak ada macam itu. Takkanlah sampai nak menyusahkan macam itu. Okay? Jadi lebih memudahkan kalau kita pegang pendapat mengatakan perempuan yang uzur boleh baca Al-Quran, tapi bukan pegang. Okay? Baca Al-Quran. Lagi-lagi zaman sekarang kita ada apps, kita ada Al-Quran dalam ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan ayat Al-Quran. Ya? Dibolehkan, tidak menjadi masalah. Jadi itu yang saya beritahu dalam kelas-kelas saya sebelum ni. Kalau ada perempuan yang uzur, tak apa, baca je, tidak menjadi masalah. Bukan satu kesalahan. Okay? Bukan satu kesalahan. Sebab kita tak pegang Al-Quran, kita baca. Okay, walaupun ada sebahagian pendapat mengatakan baca pun tak boleh. Okay? Dan betul, dalam mazhab Syafi'i memang tak dibenarkan untuk kita baca Quran, perempuan baca Quran dalam keadaan uzur. Tapi kita pegang pendapat yang lebih memudahkan. Pendapat yang lebih memudahkan sebab kita tengah belajar, dibenarkan untuk kita baca Al-Quran dalam keadaan kita, bukan kita lah, perempuan. Okay? Kalau berhadas besar, lelaki tak boleh. Okay? Contoh lelaki dia keluar, dia mimpi basah. Okay? Dia dalam keadaan berhadas besar, lelaki, dia tak boleh. Sebab apa? Beza lelaki dengan perempuan punya hadas besar. Lelaki bila berhadas besar, dia boleh tolong mandi. Perempuan tak. Uzur perempuan ni panjang. Dia bukannya hari ni uzur, kejap lagi terus mandi, tak ada. Sebab tu beza. Yang tu kita bezakan. Tu cerita lain lah. Cuma saya nak kata perempuan yang uzur boleh untuk kita baca ayat Al-Quran. Okay? Boleh, tak ada masalah. Okay? Kita pegang dengan pendapat yang memudahkan kita, memudahkan urusan seharian kita. Okay? Supaya kalaulah datang bulan Ramadan, tak lama lagi bulan Ramadan nak dekat. Okay? Bulan Ramadan dah nak sampai. Bulan Ramadan satu bulan yang sangat dianjurkan untuk kita memperbanyakkan tadarus Al-Quran. Jadi rugilah kalau perempuan dalam bulan Ramadan datang uzur dia seminggu, contoh seminggu uzur. Takkanlah seminggu tak mampu nak baca Quran langsung. Okay? Boleh, tak jadi masalah. Itu lebih memudahkan. Dan kalau dalam kelas saya pun saya akan kata macam itu. Okay? Lebih memudahkan untuk pembelajaran kita. Sebab ada pendapat ulama yang membenarkan. Okey. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Nanti saya akan update untuk tugasan kamu. Okey, jika ada sebarang soalan ataupun pertanyaan, tak kiralah dalam bab apa sekalipun, sama ada berkaitan dengan tajuk yang kita belajar hari ini ataupun tajuk-tajuk yang lain ataupun benda-benda kehidupan seharian kamu boleh terus direct PM saya. Okey? PM personal. Tanya je. InsyaAllah apa yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Mana yang saya tak tahu, saya cakap tak tahulah. Okay? Sebab bukan semua benda saya tahu. Banyak sangat benda yang saya tak tahu. Sikit sangat yang saya tahu. Okay? Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh terus PM saya di Telegram. Okay, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, urusan kamu di rumah sana. Bantulah mak ayah memudahkan urusan kerja rumah dalam waktu-waktu yang ada ni. Okay? Jaga diri, jaga kesihatan kamu. Aku liqaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.